Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Fikri. Jom kita belajar kerana ilmu Allah itu luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Apa kabar diucapkan kepada murid-murid sekalian? Semoga sentiasa dalam keadaan sihat dan dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi insyaallah pada hari ini kita teruskan pembelajaran kita di dalam bidang akidah di bawah tajuk beriman kepada kitab. Okey, beriman kepada kitab. Jadi murid-murid sekalian boleh rujuk buku teks anda pada muka surat 72. Lihat buku teks muka surat 72. Baik, jadi insyaallah pertama sekali kita melihat kepada objektif pembelajaran ataupun matlamat pembelajaran kita pada hari ini, ataupun apa yang kamu akan dapat setelah kamu mengikuti pembelajaran pada hari ini. Baik, yang pertama ialah kamu boleh membaca dalil beriman kepada kitab. Membaca dalil beriman kepada kitab. Yang kedua, menyatakan maksud kitab Allah. Yang ketiga, menyatakan nama kitab yang wajib diketahui. Dan yang keempat, menerangkan kesan beriman kepada kitab-kitab Allah. Jadi empat ini merupakan objektif ataupun apa yang kamu akan dapat selepas kamu mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Baik, jadi cuba kamu lihat buku teks kamu tadi, di mana di situ di bawah tajuk beriman kepada kitab, kamu tengok ada satu gambar di mana ada seorang pelajar lelaki yang berada di atas pentas dan tengah menyampaikan tazkirah ataupun dia dalam pertandingan dai cilik mungkin. Jadi di situ dia ada menerangkan ataupun memberi satu ceramah ataupun tazkirah berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Baik, jadi Ustaz akan jelaskan di mana dalam kotak kuning ni dia menyatakan mengapa saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan hidup saya. Dia bertanya kepada penonton yang dekat bawah tu, dia tanya, mengapa menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab panduan? Mengapa kita menjadikan Al-Quran itu sebagai rujukan kita? Dia tanya macam tu. Kemudian akhirnya dia pun memberi tazkirah dia ataupun isi hujah dia berkaitan dengan tajuk beriman kepada kitab, di mana dia menyatakan, saya menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan kerana Al-Quran wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengandungi ajaran Islam. Al-Quran ialah kitab Allah yang terakhir dan satu-satunya kitab yang terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat. Dalam isi yang pertama ni dia katakan bahawa Al-Quran ini merupakan wahyu Allah. Apa itu wahyu? Wahyu adalah benda yang Allah turunkan kepada Nabi. Wahyu Allah ataupun kalam Allah. Apa itu kalam Allah? Kalam Allah ialah perkataan Allah, kata-kata Allah. Di mana Al-Quran itulah mengandungi ajaran Islam, yakni agama yang kita bawa ini semuanya berpandu kepada Al-Quran, berpandu kepada Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab terakhir
dan Al-Quran juga terpelihara sampai bila-bila. Maksudnya di sini Al-Quran ini murid-murid dia ni tak ada penyelewengan. Maksudnya tak ada penambahan ataupun pengurangan dalam isi kandungan Al-Quran. Sebagaimana kamu tengok Al-Quran yang ada pada masa ini, yang berada di depan kamu ke ataupun yang kamu simpan dekat rumah, begitu jugalah Al-Quran pada zaman dahulu, begitu jugalah Al-Quran itu pada zaman ini. Al-Quran itu tidak berubah walaupun satu ayat. Itulah kemukjizatan Al-Quran, kelebihan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dia akan kekal sampailah hari kiamat, tidak akan berubah, tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Itu sahaja Al-Quran yang dipegang oleh orang Islam. Baik. Kemudian kita pergi pula kepada ayat Al-Quran ataupun dalil beriman kepada kitab. Mengapa kita perlu beriman kepada kitab? Sebab Allah suruh. Mana yang membuktikan bahawa Allah suruh kita beriman kepada kitab? Ada ayat Al-Quran. Sebab kita ni, kalau kita nak berpegang kepada sesuatu perkara dalam agama, mestilah ada bukti, mesti ada dalil. Inilah dalil dia. Mengapa kita beriman kepada kitab? Sebab Allah suruh. Ada di dalam Al-Quran, di mana di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-136, surah yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, maksud dia ialah, wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab. Ini kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Maksudnya di sini dalam ayat ini Allah tegaskan, Allah jelaskan kepada kita wajib untuk beriman kepada kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabinya. Wajib untuk kita beriman, yakni kita meyakini bahawa kitab itu betul-betul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian pelajar tadi dia sambung pula hujah dia yang kedua. Dia kata apa? Hadirin dan hadirat sekalian, Al-Quran adalah salah satu kitab yang wajib kita beriman. Ini wajib ni mesti. Kalau kita tidak beriman kepada kitab, maka kita ini boleh dikategorikan sebagai orang yang bukan Islam. Kerana orang yang Islam, kalau dia Islam, dia beriman kepada Allah, dia juga wajib untuk beriman kepada kitab ataupun Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dia sambung lagi, Al-Quran mengandungi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang mesti kita patuhi. Di dalam Al-Quran itu, kalau kamu tengok Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada pelbagai perintah Allah. Contohnya dalam Al-Quran Allah suruh kita solat, maka kita mesti solat. Di dalam Al-Quran Allah suruh jangan mencuri, jangan minum arak, jangan makan benda yang haram. Semuanya ada di dalam Al-Quran. Ada larangan di dalam Al-Quran dan mesti untuk kita patuhi, yakni kita mesti ikut perintah Allah. Dan yang keempat dia sambung lagi, kita wajib beriman dengan kitab-kitab yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasul dengan meyakini kebenaran isi kandungannya. Ini dia kata kita wajib, kita mesti percaya dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabi. Kita ada nabi, kita ada rasul, dan ada beberapa nabi dan rasul yang Allah turunkan kitab kepada mereka, dan semua kitab-kitab tersebut wajib untuk kita percaya dan wajib untuk kita beriman dengannya. Kebenaran isi kandungan tu mesti kita mesti yakin. Baik, seterusnya ialah kita tengok apakah pengertian kitab. Mesti kamu tertanya-tanya, Ustaz, kitab tu apa? Kitab Allah tu apa?
Apa pengertian kitab Allah itu? Maka di sini kalau kamu tengok buku teks kamu tu, ada yang dalam kotak putih ni menerangkan mengenai maksud kitab ataupun pengertian kitab Allah Subhanahu wa taala. Okey. Di sini dia kata kitab Allah Subhanahu wa taala bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk, petunjuk memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah maksud kitab. Kalau ditanya soalan apakah maksud kitab Allah, maka inilah jawapan yang kamu bagi. Kitab Allah Subhanahu wa taala bermaksud kalam Allah. Apa itu kalam Allah? Yakni kata-kata Allah, perkataan Allah yang diwahyukan, yang diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk. Kitab inilah yang menjadi panduan, yang menjadi petunjuk kepada kita dalam agama Islam, memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu boleh baca sini. Ini Ustaz dah translatekan dalam Rumi supaya kamu boleh baca dan kamu boleh faham maksud kitab tersebut. Okey. Dan seterusnya kita tengok pula nama kitab yang wajib diketahui. Kalau kita tengok sekarang ni cuma Al-Quran sahaja, tapi ada kitab-kitab yang diturunkan juga kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kitab-kitab yang lain. Okey, kita akan tengok satu persatu. Apakah kitab-kitab yang wajib kita ketahui? Yang pertama, okey, cuba tengok sini. Dalam agama kita ni Allah ada turunkan 4 kitab. 4 kitab kepada nabi-nabi yang tertentu. Kita tengok satu persatu. Yang pertama ialah kitab Zabur. Okey, ini kitab Zabur. Yang pertama nama kitab dia adalah kitab Zabur, di mana kitab ini diturunkan kepada ataupun diberikan kepada Nabi Daud. Okey, kitab Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua dipanggil sebagai kitab Taurat. Okey, kitab Taurat diturunkan ataupun diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga ialah kitab Injil. Okey, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat ialah Al-Quran, seperti yang kamu tengok sekarang ini, yang berada di dalam rumah kamu, yang berada di rak kamu. Ada Al-Quran, dan Al-Quran itulah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke hari ini. Macam itulah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, macam tu jugalah Al-Quran tu sama seperti yang kita tengok sekarang ni. Dia ada dikumpulkan menjadi Al-Quran, seperti buku yang kita tengok sekarang. Itu adalah Al-Quran. Maka ada 4 kitab yang wajib kita ketahui. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil dan Al-Quran. Diturunkan kepada nabi-nabi yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seterusnya kita tengok, tadi kita dah tahu pengertian kitab, kita tengok dalil, kita tengok jenis ataupun jenis-jenis kitab yang diturunkan oleh Allah. Dan sekarang ini ialah kita tengok pula kesan beriman kepada kitab-kitab Allah. Kalau kita berpegang kepada Al-Quran ataupun kita meyakini dengan kitab-kitab yang Allah turunkan tadi, apakah kesan yang akan berlaku kepada diri kita? Tengok buku kamu tengok di situ ada beberapa orang pelajar bersama dengan ustazah mereka. Mereka tengah berbicara, mereka tengah berbincang, melakukan perbincangan. Okey, jadi yang lelaki ni pakai sokong ni, dia tanya, "Ustazah,
kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita wajib. Apakah kesannya dalam kehidupan kita? Okey, dia tanya dengan ustazah dia, kita tadi wajib untuk beriman ataupun percaya dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Jadi apakah kesan dia kepada diri kita? Maka ustazah tadi pun menjawab, Luqman, nama dia ni Luqman. Luqman, kesan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala banyak kesan dia. Antaranya, apa dia? Di sini ustazah tulis dalam Rumi supaya kamu boleh faham. Yang pertama, kesan kalau kita beriman kepada kitab Allah ialah iman kita semakin bertambah. Kita yakin dengan Al-Quran, maka iman kita ni, rasa kehambaan kita ni semakin tinggi ataupun semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapat syafaat Al-Quran. Apa itu syafaat? Syafaat ini merupakan kelebihan ataupun mendapat pertolongan daripada Al-Quran. Macam mana tu ustaz? Contohnya nanti apabila berlaku hari kiamat, kita semua nanti apabila dikumpulkan di hadapan Allah, mana-mana manusia yang rajin membaca Al-Quran, dalam kehidupan dia rajin mengaji, selalu dekatkan diri dia dengan Al-Quran, maka pada hari akhirat nanti apabila bertemu di hadapan Allah, maka Al-Quran inilah yang akan menolong dia. Menolong daripada apa ustaz? Menolong daripada seksaan, menolong daripada fitnah, menolong daripada pelbagai keburukan di hari akhirat. Al-Quran itu yang akan menjadi syafaat ataupun menjadi penolong kepada kita nanti kalau kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, ustazah kata apa? Hidup menjadi tenang dan teratur. Hidup menjadi tenang dan teratur. Apabila kita beriman dengan kitab-kitab, kita beriman dengan Al-Quran, maka hidup kita ini sentiasa tenang dan teratur sebab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya ialah masyarakat sejahtera. Jadi masyarakat yang baik, masyarakat yang taat kepada Allah, masyarakat yang melakukan kebaikan dan sebagainya, masyarakat yang selamat, masyarakat yang harmoni. Kalau berpegang dengan Al-Quran, ikut jalan Al-Quran, ikut panduan Al-Quran, maka hidup akan selamat. Dan yang terakhir ialah dikasihi oleh Allah. Kalau kita beriman kepada kitab, sentiasa membaca Al-Quran, sentiasa memahami Al-Quran, maka kita ini akan sentiasa dikasihi ataupun disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah kesan-kesan beriman kepada kitab yang akan berlaku kepada diri kita. Yang penting kita mesti percaya dan kita mesti beriman. Baik, itu sahaja untuk perkongsian PDPR kita pada kali ini. Moga bermanfaat dan kita bertemu lagi pada PDPR ataupun pembelajaran yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.